Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Dan sekarang kita berada di saat mana yang menghampiri pada masa-masa yang besar dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Walaupun sekalipun syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di saat mana kita berada dalam suasana sebegini, Allah masih lagi kurniakan pada kita peluang-peluang dan juga ruang-ruang untuk kita membetulkan amalan-amalan kita. Supaya bila kita boleh membetulkan amalan-amalan kita ini, tidak ada penyesalan pada kita saat mana kita berada pada masa yang akan datang nanti. Kerana kita tahu di antara penyakit yang akan berlaku pada masa yang akan datang nanti ialah penyesalan yang datang di kalangan umat manusia ini. Menyesal kerana kita tak mengambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita, sehingga kan kita membiarkan peluang-peluang yang ada ini dalam hidup kita, menjadikan diri kita tercuai terhadap tanggungjawab kita. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang dalam kitab di sebalik kematian ini, kitab kematian dan juga alam akhirat dan juga hari kiamat yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Dan masih lagi kita cerita tentang mengenai bila kita mati, amalan apa yang kita akan bawa. Bila kita menghadap di hadapan Allah, maka apa benda yang kita akan bawa untuk kita nak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan hari ini kita sambung lagi perkara yang demikian. Abu Abdullah Al-Aghar meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, amal perbuatan yang mengikut seorang mukmin meninggal dunia itu adalah yang pertamanya ilmu yang diajarkannya. Bila kita meninggal dunia, benda apa yang kita akan bawa menghadap di hadapan Allah nanti, yang pertama yang disebut dengan ilmu yang kita ajar di atas dunia ini. Mana-mana ilmu-ilmu yang kita ajar di atas dunia ini, bila kita mati, pahala tu berpanjangan sampai pada diri kita. Walaupun kita dah menghadap di hadapan Allah, walaupun kita dah berada di hadapan Allah, tapi ilmu, tak kiralah ilmu apa saja pun yang membawa manfaat dalam hidup manusia. Ilmu yang bawa manfaat dalam hidup manusia ni banyaklah. Dalam hidup kita ni, kita ajar pada orang tentang mengenali Allah. Ajar pada orang bagaimana menjadi hamba kepada Allah. Ajar pada manusia supaya manusia ni sentiasa taat pada perintah Allah. Ni ilmu yang dalam hidup kita ni kita ajar pada manusia sampai peringkat manusia kenal diri dia dan dikenal kepada pencipta dia. Itu yang disebut dengan gambaran ilmu yang kita ajar pada masyarakat, supaya masyarakat ini di kalangan orang ramai ini sentiasa menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu. Kemudian kita dah meninggal dunia, pahala dia panjang berterusan. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Islam diajar supaya kita ni meramaikan anak. Ramaikan anak. Dahlah ramai anak, kemudian biar anak tu anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini, yang anak-anak yang soleh ni, dianya bila kita meninggal dunia, dia baca doa untuk kita, dia buat amalan pahala-pahala yang berterusan untuk diri kita walaupun kita dah meninggal dunia. Tapi anak-anak ni menjadi panjang pahala-pahala ini berterusan untuk mereka untuk diri kita waktu mana kita mengajar anak kita. Dengan syarat anak tu mesti jadi anak yang soleh. Berusahalah pada diri kita ni untuk mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak-anak kita. Anak-anak ni saya dah sebut banyak kali. Di kalangan kita, jangan kita ternak anak, jangan bagi makan. Tapi anak ni perlu ditarbiyah pada diri dia. Perlu dididik. Macam mana nak didik anak kita ni?
melalui apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar pada kita macam mana nak didik anak. Nak didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang bila kita meninggal dunia, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah, tengok-tengok pahala tu berterusan. Datang. Daripada mana? Daripada anak-anak kita yang soleh, yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran yang diwariskannya. Dan juga Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, dia kemudian dibaca oleh orang-orang lain. Orang lain turut sama baca daripada bacaan Quran dia. Ataupun dia beli Quran, dia wakafkan, dia niatkan untuk orang-orang yang dia niatkan bila dia meninggal dunia nanti, pahala ni berterusan untuk diri dia. Dia beli Quran. Maksud Al-Quran ni termasuklah kita bina masjid. Termasuklah kita apa dia? Termasuklah kita bina sekolah-sekolah tahfiz. Orang yang menghafal Quran. Ini dipanggil mewarisi Al-Quran dipanggil. Bila kita meninggal dunia, anak-anak yang menghafal Quran ni berterusan sampai pahala-pahala untuk diri kita. Ini cara kita wariskan Al-Quran. Waktu mana kita meninggal dunia je, orang berterusan dengan Al-Quran. Hidup suasana Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian siapa lagi? Apa lagi yang pada diri kita? Yang kelima, masjid yang dibinanya. Bila kita sebelum meninggal dunia, cari mana-mana orang nak buat masjid, orang nak bina masjid, kitanya bagi sumbangan untuk pembinaan masjid tersebut. Ada bahagian kita RM100, RM500. Maknanya kita ni beli juga bahan-bahan binaan untuk masjid tersebut. Kemudian orang lepas tersebut, orang datang semayang di masjid ini. Orang yang mengimarahkan masjid ni, selagi mana tertegak masjid tersebut, selagi itulah pahala pada diri kita yang berterusan dalam hidup kita. Jadi pada diri kitanya, pada diri kita waktu mana hidup atas dunia ni, pantang dengar orang nak buat masjid. Bila dengar je orang nak buat masjid, kita kena ada sumbangan bahagian kita. Jangan kita ni biarkan masjid ni dalam keadaan yang berangka je, tak siap-siap masjid. Kita tolong siapkan masjid, kemudian kita penuhi keperluan masjid. Apa benda keperluan masjid? Kadang-kadang kita pergi masjid ni, kipas pun tak ada. Beli kipas, kemudian letak di masjid, wakafkan untuk masjid. Kemudian kadang-kadang kita pergi bilik air, dalam baldi pun tak ada. Kemudian dalam tandas tersebut macam-macam gaya, keadaan yang masih lagi dalam keadaan tak sempurna, kita sempurnakan. Bila kita sempurnakan, pahala tu berterusan untuk diri kita. Ni nak sebutnya, pada diri kitanya pastikan sebelum daripada kita meninggal dunia, masjid ni kita mesti bina. Ada bahagian harta kita yang kita bina masjid. Dipanggil demikian. Kemudian seterusnya tu yang kelima. Yang keenam, rumah yang disediakan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Disebut pahala pada diri kita. Kita menyediakan rumah orang musafir. Dalam istilah Melayu kita ni, buat homestay percuma dipanggil. Mudah pada orang yang bermusafir. Misal contoh datang ke kampung kita, siapa yang nak duduk di homestay percuma ni, mari duduk. Kita siapkan. Maknanya menyediakan untuk orang-orang yang permusafiran. Ni cara demikian. Ataupun letaklah bayaran-bayaran yang paling rendah, minimal pada diri kita. Kita letak bayaran yang murah sangat, yang menyebabkan orang pun rasa seronok nak datang kampung kita, nak datang tempat kita, kerana kita menyediakan prasarana yang sedemikian rupa. Ni rumah-rumah permusafiran dipanggil. Rumah musafir ni, Islam dia ajar supaya kitanya bina benda-benda yang demikian. Siapa-siapa yang nak datang duduk cara percuma, mari duduk. Ni cara pada diri kita. Ataupun kita letaklah dengan bayaran yang tertentu. Bila kita buat dengan cara demikian, dapat pahala-pahala pada diri kita demikian. Ini pun saya sedang rangka ni. Saya bercadang untuk nak buat yang disebut dengan cadangnya, kita nak cari buat rumah permusafiran. Orang-orang luar daripada Shah Alam, dia nak datang ke Shah Alam, datang ke rumah musafir ni, kemudian boleh tinggal duduk cuma. Ataupun kita buat dengan cara-cara yang terbaik pada diri kita ni. Ni dipanggil permusafiran. Kemudian apa dia lagi yang boleh kita lakukan pada diri kitanya? Pengairan yang dibuat. Kemudian pahala yang tujuh ialah kitanya buat yang disebut dengan pengairan. Kita bina di kawasan, dia panggil pertanian, membina pertanian Islam.
bila kita bina pertanian ni, menyebabkan di waktu tersebut kita meninggal dunia, tapi pahala ni berterusan. Tanam pokok-pokok durian, musang king, misal contohnya. Tanam pokok-pokok kelapa sawit, getah dan seumpamanya. Sekarang orang nak tanam buluh pula, misal contohnya. Kita pun sediakan tanah-tanah tersebut. Kemudian dengan cara itu, lepas pada kita meninggal dunia, waktu mana kita hidup ni lagi, kita suburkan tanah ni. Suburkan tanah ni, kemudian lepas pada tersebut, pahala kemudian dapat daripada hasil bumi itu kita infak, kita gunakan untuk kerja-kerja Islam. Banyak manfaat yang kita dapat lah. Jadi kita, kalaupun kita tak nak makan, misalnya tanam pokok-pokok buah-buahan, kita tak nak makan tapi suruh orang lain datang makan. Saya dipahamkan ada beberapa kebun-kebun yang hamba Allah yang ditanam pokok-pokok durian dan sebagainya, kemudian dijemput orang lain datang. Bila datang musim durian, datang makan cuma je, tak ada bayaran apa pun. Ini pun pahala yang Allah jadikan di kalangan kita ni, Allah kurniakan demikian. Serta sedekah harta benda sendiri ketika dalam keadaan sihat. Yang akhir sekali nak sebutnya, bila kita dalam keadaan sihat ni, kita derma, bagi. Kita, kalau kita simpan pun, kita tak boleh guna pun harta benda kita ni. Ramai mana orang yang kaya-kaya, dia simpan harta benda dia. Yang dia makan roti canai sebiji je, yang dia makannya sebut. Jadi yang lebih tu bagi pada orang lah. Ini cara Islam diajar supaya berkembang. Cara ekonomi Islam pun berkembang, kehidupan kita pun berkembang. Punca apa? Punca yang disebut dengan keadaan kita je, memikirkan tentang lepas pada mati kita nak bawa apa dia, lepas pada kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Abu Hudbah, Ibrahim bin Hudbah meriwayatkan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sedekah untuk orang yang meninggal dunia akan dibawa oleh malaikat dengan menggunakan pinggan daripada cahaya. Katakanlah kita ni dah meninggal dunia, orang yang hidup buat sedekah di atas nama kita. Orang yang sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Kitanya, anak-anak kita ni dia ambil duit-duit kita dan duit-duit yang dia ada, kemudian dia sedekah di atas nama arwah ayah dia. Arwah kita ni waktu tu kita dalam kubur dah. Lalu bagaimana keadaan tersebut? Rasulullah kata akan dibawa oleh malaikat dengan menggunakan pinggan daripada cahaya. Macam mana tak tahulah, cahaya yang menjadi pinggan dibawa datang pada kita. Malaikat lalu berdiri pada sisi kubur orang yang meninggal dunia ini sambil berkata, wahai orang yang asing penghuni kubur, wahai orang asing penghuni kubur. Malaikat panggil kita, manusia, katanya malaikat ni, terimalah hadiah yang diberikan oleh keluarga kami. Bila keluarga kita bersedekah di atas nama kita, maknanya bila kita meninggal dunia, dalam kubur tu datang malaikat yang bawa hadiah yang didermakan dan diinfakkan di atas nama kita tu dalam bentuk pinggan yang bercahaya. Pinggan cahaya ni macam mana tak tahulah pada diri kita, tapi kita nampak yang cahaya yang indah sangat datang dekat dengan sisi kubur kita ni, lalu dipanggil, wahai orang yang penghuni kubur, terimalah hadiah yang diberikan oleh keluarga kami. Keluarga kamu ada bagi benda ni, kamu terimalah. Hadiah itu lalu dimasukkan ke dalam kubur orang tersebut. Lalu cahaya tu pun masuk pada dalam kubur kita ni, sehingga kan kubur itu menjadi lapang dan terang benderang. Bila masuk je cahaya tadi dalam kubur tu, benda yang terjadi apa dia? Kubur yang sempit dalam keadaan kena azab, na'udzubillah min zalik. Misal contohnya, lalu dilapangkan kubur dia, diluaskan kubur dia. Bukan sekadar diluaskan kubur dia, cahaya yang datang. Cahaya datang menerangi kubur tadi. Allahu Akbar. Hasil daripada mana? Hasil daripada derma orang yang hidup, yang diniatkan di atas nama orang yang dalam kubur. Tu. Sebab tu kita sebut banyak kali kan, kalau kita derma ni, para hadirin sekalian, di kalangan kita kalau kita infak, maka kita infaklah di atas nama arwah ayah kita, di atas nama adik-beradik, arwah adik-beradik kita, orang-orang yang kita sayangi. Yang kerana apa dia? Kerana bila kita buat demikian tu, pahala tu sampai pada orang dalam kubur tu. Sampai orang dalam kubur tu, dia rasa seronok. Alhamdulillah, aku tinggal
zuriat yang sentiasa mengingatkan pada aku untuk membantu aku walaupun aku dah dalam kubur. Ni ramai orang kita ni dalam hidup ni kita hanya fikir tentang orang yang hidup, kita tak fikir tentang orang dalam kubur. Orang dah mati, kita kata dia dah mati dah. Tak perlulah untuk diri kita ni, untuk diri kita nak sibuk-sibuk membicarakan tentang dia. Sibuk-sibuk kita nak tolong dia. Ada orang demikian. Tapi kita tak. Kita tinggal zuriat yang kita sentiasa pesan. Kalau kita meninggal dunia, tolonglah bantu kita dalam kubur. Macam mana nak bantu? Antaranya bersedekah di atas nama orang dah meninggal dunia. Tu. Kita pergi ke masjid, kita bagi tahu pada AJK masjid, tuan, malam ni saya dengar ada ceramah, misal contohnya. Ceramah tu orang ni, misal contoh, kita sebut, saya nak infakkan untuk ceramah malam ni, saya nak buat ceramah dia ni, saya nak tanggung sepenuhnya. Ustaz ni datang, kemudian bayaran dia, keperluan dia tu, saya nak tanggung untuk arwah ayah saya, arwah ibu saya, misal contoh. Sepanjang dia mengajar malam tersebut, pahala untuk arwah ayah, pahala untuk arwah ibu kita ni berterusan sampai. Tu orang kita tak buat lagi tu. Menaja ustaz-ustaz ceramah, menaja tajaan-tajaan pencamah datang ke masjid, misal contohnya. Yang kita bagi tahu pada AJK masjid jangan bayar. Jangan guna duit masjid, guna duit saya. Malam ni saya tanggung ustaz ni yang mengajar, jadi oleh demikian saya tanggung sepenuhnya dia. Misal contoh demikian. Pahala ustaz tu mengajar tu semua kita dapat. Ni semua kita dapat. Macam yang kita ni kan, kuliah ni kan. Kuliah ni tuan-tuan masukkan dalam akaun, misal contohnya. Pahala kita pun dapat sama lah. Kita dapat sama. Daripada apa yang kita belajar ni, kita dapat pahala-pahala yang terusan dalam hidup kita. Saya sebut tu nak suruh di kalangan kita nampak jelas. Dalam hidup kita ni, jangan kita fikir untuk diri kita je nak makan. Kita fikir samalah orang dalam kubur yang memerlukan pertolongan kita di atas dunia ini. Kita kan hidup lagi. Bila kita hidup, kita tolonglah orang yang meninggal dunia, yang telah menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara pada diri kita lah dalam hidup kita. Kemudian bila sebut saja demikian, disebut terimalah hadiah yang diberikan oleh keluarga kami. Bila sebut begitu, hadiah itu lalu dimasukkan ke dalam kubur tersebut sehingga kubur itu menjadi lapang dan terang benderang. Kemudian dia berkata, semoga Allah membalas segala kebaikan keluargaku dengan sebaik-baik balasan. Lalu dia akan sebut, dia akan, orang dalam kubur tu dia kata, Allah, moga Allah balaslah pada keluargaku dengan sebaik-baik balasan, kerana aku terima yang disebut dengan hantaran hadiah daripada orang hidup ke dalam kubur ini. Saya sentiasa sebut, kita ni kan tak terasa lah sebab kita tak mati lagi. Cuba kita ni buat mati, misal contoh. Ataupun kita ni menghadap depan Allah. Cuba try matilah, senang bahasa yang mudah ni. Bila kita mati, kita nak sangat orang yang hidup ni tolong pada kita. Kerana kita dapati dalam kubur ni, keperluan itu banyak lagi daripada apa yang telah kita sediakan. Sekarang kita tak rasa sebab kita tak masuk lagi. Bila kita masuk dalam kubur tu, hari pertama tu menyesal dah. Menyesalnya aku, kenapa aku tak buat begini? Kenapa aku tak buat begini? Waktu mana aku hidup di atas dunia? Waktu mana hidup dulu, kita tak buat. Waktu mana kita dalam keadaan kita dah mati ni, baru kita timbul penyesalan. Kenapa baru nak timbul penyesalan? Kerana kitanya tak buat persiapan untuk nak dibawa ke dalam kubur ini. Di antara bersiapnya apa dia? Siapkan ingatan pada keluarga kita. Bagi tahu pada keluarga kita, kalau saya mati, jangan biarkan kubur saya sunyi. Jangan biarkan kubur saya ni jangan biarkan saya dalam kubur tu begitu saja, jangan. Pastikan tolong pada saya. Macam mana nak tolong? Tolong bagi hadiah. Tolong bersedekah di atas nama saya. Tolong baca Quran di atas nama saya. Tolong semua ni nak suruh saya dapat manfaat daripada waktu mana orang yang hidup ni menolong orang dalam kubur tersebut. Kemudian sedangkan orang yang tidak mendapat doa daripada anak-anaknya dan juga daripada orang lain akan menderita di dalam kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Siapa-siapa yang dia duduk dalam kubur, tiba-tiba orang yang hidup tak tolong dia dalam kubur, menderita dia. Menderita dalam kubur. Sayangnya aku dapat anak-anak ramai, 7 orang, 8 orang, tapi tak ada seorang pun yang baca doa untuk dia aku. Anak-anak aku kaya-kaya raya semua,
tapi tak ada seorang pun yang nak bersedekah untuk dia aku. Kemudian anak-anak aku cerdik-cerdik semua, nampak macam jawatan besar semua, tapi tak ada seorang pun yang boleh tolong aku dalam kubur ini. Menyesallah kita dalam hidup kita, kerana kita tak bersiap, tak mempersiapkan diri kita untuk bekalan kita lepas pada kita masuk dalam kubur nanti. Apa yang perlu kita bawa? Maksudnya, apa yang kita kena sediakan di atas dunia supaya berangkai kita ke dalam kubur nanti. Biar ada hubungan di antara orang yang dalam kubur dengan orang yang hidup. Orang yang hidup ni, dia tahu, ni tanggungjawab aku, yang aku mesti lakukan pada yang disebut dengan arwah ayah aku, arwah ibu aku dan sebagainya. Keluarga dia. Bukan hanya sekadar pergi ziarah ke kubur, tabur bunga begitu saja, tidak. Bukan yang tu saja, tapi yang besar lagi, ambil harta benda kita ni, kemudian kita pergi ke masjid ke pusat wakaf ke dan sebagainya, sebut, saya niatkan untuk arwah ayah saya niatkan untuk arwah mak saya niatkan untuk arwah adik-beradik saya. Kita buat demikian. Tiap kali mana kita buat macam tu, pahala tu sampai kepada orang dalam kubur. Rasulullah kata bagaikan cahaya yang macam pinggan begitu, yang besar tu, pinggan yang besar yang penuh dengan cahaya, kemudian masuk ke dalam kubur kita. Yang elok-elok kubur kita ni dalam keadaan sempit, Allah luaskan kubur. Kemudian Allah menderangkan kubur, bercahaya dalam kubur tu, menjadikan kubur kita ni di antara tempat-tempat yang dinikmati, bukan diazabi di dalam kubur tersebut. Bishr bin Ghalib berkata, aku bermimpi melihat Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni di antara orang yang, kalau kita sebut, di antara perempuan-perempuan wali-wali Allah. Di antara wali Allah ni dia mimpi. Bishr bin Ghalib ni dia mimpi. Dia kata, aku tengok Rabi'atul Adawiyah. Aku sentiasa mendoakannya. Bishr bin Ghalib ni dia doa Rabi'atul Adawiyah ni. Dia kata, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Rabi'atul Adawiyah ni di antara, kalau kita dengar sejarah hidup dia, memang hebat lah. Seorang perempuan yang dia cantik, kemudian dia dalam seorang yang tubuh badan yang tegak, kemudian dalam keadaan seorang perempuan yang cerdik, kemudian digunakan seluruh kehebatan dia tu untuk mentaati perintah Allah. Rabi'ah al-Adawiyah dipanggil. Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian kemudian dia bermimpi. Dalam mimpi dia tengok Rabi'atul Adawiyah, kemudian berkata pada dia, katanya Rabi'atul Adawiyah sebut dalam mimpi tadi, hadiah kamu akan datang kepadaku. Hadiah yang kamu baca pada aku tu, yang dibawa dengan pinggan daripada cahaya, yang alasnya diperbuat daripada sutera. Allahu Akbar. Cahaya, tapi alas ke atas tersebut diperbuat daripada sutera. Katanya Rabi'atul Adawiyah, wahai Bishr, seperti inilah doa orang mukmin yang masih hidup. Dia sebut demikian. Wahai Bishr, walaupun nak sebutnya besarnya ganjaran, pahala orang yang hidup, tolong orang yang dalam kubur, yang ditujukan pada saudaranya yang meninggal dunia. Macam inilah yang akan dapat. Wahai Bishr, kalau sekiranya siapa-siapa yang hantar, yang buat hadiah kepada mereka yang dah meninggal dunia, macam mana mereka akan hantar padanya? Mereka akan hantar kepada orang dalam kubur tadi. Dengan cara apa dia? Cahaya pinggan. Kemudian pinggan yang diperbuat daripada cahaya. Kemudian ada alas sutera pula, yang lembut, yang berada ke atas tu. Datang pada diri dia. Hadiah itu akan diserahkan pada mereka yang telah meninggal dunia tersebut. Hadiah itu sampai pada mereka yang telah meninggal dunia tersebut. Lalu dikatakan pada mereka, inilah hadiah yang diberikan fulan untuk kamu. Rabi'atul Adawiyah sebut dalam mimpi Bishr bin Ghalib ini sendiri. Nak sebutnya gambaran, walaupun kita dibuat tak nampak pun sampai ke dalam kubur tu di sudut zahirnya, tapi bila kita bagi, pahala tu Allah bagi kepada orang dalam kubur. Pahala tu kita niat, ya Allah, sampaikanlah pahala ni untuk orang dalam kubur ni. Siapa dia? Arwah ayah saya. Saya dibesarkan oleh arwah ayah saya dahulu, kecil-kecil dahulu, berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta ringgit, sanggup berhutang keliling pinggang nak membesarkan saya. Hari ni saya ambil, ya Allah, harta benda yang ada pada saya ni, saya niatkan untuk arwah ayah saya, supaya pahala ni sampai pada arwah ayah saya. Sampailah pahala pada mereka tersebut. Dia cara demikian. Demikian juga ibu kita. Kita ingat pada arwah ibu kita. Masa-masa begini ni,
sesuai sangatlah pada diri kita ni untuk kita berinfak. Kita niat untuk arwah ibu kita. Ya Allah, ibu saya berjaga malam, sanggup untuk tak tidur, tak cukup tidur, sanggup untuk berlaparan semata-mata untuk kekenyangan saya, untuk kelenaan hidup saya, membesar saya, sanggup berhutang keliling pinggang, membesarkan saya, ya Allah. Hari ini ibu saya dah tak ada, ya Allah. Kita sebut di atas muka bumi ini. Tapi dia menunggu doa-doa dan dia menunggu amalan-amalan salih yang saya lakukan di atasnya, ya Allah. Lalu, ya Allah, terimalah pahala saya bersedekah di atas nama kamu ni, ya Allah. Di atas nama hamba kamu ini, untuk disampaikan pahala ini untuk mereka. Sampai ke tak sampai? Sampai. Tersampai cara yang disebut demikian. Ismail bin Rafi' berkata, cara agar orang yang mempunyai hubungan darah dapat bertemu dengan saudaranya yang telah meninggal dunia adalah menunaikan haji untuknya. Kalau dia tak menunaikan haji lagi, kita tunaikan haji untuk dia. Ini cara berhubungan. Kalau orang tanya, macam mana kita nak berhubung dengan orang dalam kubur, Ustaz? Orang dah meninggal dunia. Salah satu cara ialah dengan cara bagaimana? Caranya ialah kita menunaikan haji untuk dia. Kalau dia belum lagi menunaikan haji, kita bayar upah. Panggil Ustaz, Ustaz, saya nak tanggung Ustaz. Ustaz pergi, diniatkan di atas nama arwah adik-beradik saya ni. Berapa perlu Ustaz? Ustaz tu kata perlu dalam 23,000, 27,000 ataupun 40,000. Dia sebut demikian. Tak apa, saya bagi. 40,000 pun saya bagi. Saya bagi Ustaz. Dengan tujuan apa dia? Biar sampai pahala ini kepada arwah adik-beradik saya. Itu cara demikian. Itu saya sebut tu. Saya sebut banyak kali. Kalau kita nak upah haji, cari orang yang boleh pergi sebagaimana dia hidup. Kalau dia hidup perlu berapa ribu? 40,000. Maka 40,000 itulah kita belanjakan untuk biar dia boleh buat laksanakan sungguh-sungguh, kemudian dia balik. Tu dapat pahala sebiji sama dengan seolah-olah dia hidup. Yang kita tengok ada package tunaikan haji 1,600, 1,800, kadang-kadang ada sampai 1,200 untuk laksanakan upah haji. Bagi saya yang ni tak berapa dipanggil, tak berapa sempurna pada diri kita. Kalau dia hidup, dia tak boleh pergi dengan 1,200. Nak gambarkan pada diri kitanya, yang terbaik kita upah haji ni dengan jumlah yang sama kalau dia hidup. Berapa banyak yang perlu pada diri dia. Itu baru sampai pada seorang tersebut. Adapun kita kata, Ustaz, ada keluarga saya di Mekah, di Madinah, dia sanggup untuk nak terima 2,200 misal contoh. Tak apalah, kita boleh bagi yang demikian. Sama tu. Kerana dia tu sama menyumbang kepada arwah yang meninggal dunia. Kemudian yang keduanya, menyambungkan hubungan kita dengan orang meninggal dunia. Apa dia? Memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Katakanlah kita ni, ada di kalangan kita ni, ada hamba. Maka dia merdekakan hamba. Kerana apa dia? Kerana orang yang telah meninggal dunia tadi. Dan juga yang tiga, memberikan sedekah. Bagi sedekah. Bagi sedekah, kita niat. Ni, saya sedang bangunkan Ma'had Tahfiz, bangunkan masjid di Pulau Langkawi. Tuan-tuan ambil ruang rezeki yang tuan-tuan ada, tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan masukkan dalam akaun Matan Center tu, tuan-tuan masukkan niat untuk arwah ayah saya. Ya Allah, jadikanlah binaan masjid ini siap demikian. Saya sedang bangunkan masjid di Kuala Terengganu pula, misal contohnya. Di Kuala Terengganu ni, kita sedang bangunkan sebuah tempat untuk pengajian tahfiz. Dan juga ada masjid. Kita nak bina masjid terlebih dahulu. Tempat tu kita tak kira lagi. Yang belakang tersebut. Tapi kita nak bina masjid terlebih dahulu ni. Maka kita, tuan-tuan ambil peluang. Ambil, masukkan duit. Niat untuk arwah ayah, arwah ibu dan sebagainya. Yang semua amal perbuatan tersebut, pahalanya ditujukan pada orang yang meninggal dunia tersebut. Kita niat, ya Allah, pahala ni yang aku nak kamu sampaikan pada orang meninggal dunia. Sampai ke tak sampai? Sampai. Manakala kita tak ada pahala ke? Kita dapat pahala juga. Dua pahala. Pahala orang meninggal dunia pun dapat. Kemudian kita pula dapat juga pahala. Tanpa Allah mengurangkan pahala untuk diri kita. Allah jadikan kebaikan itu berterusan dalam kehidupan kita. Hadis daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamannawul maut fa inna hawlal mutlaqi syadid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu semua mahukan kematian. La tamannawul maut. Jangan kamu bercita-cita nak mati. Fa inna haulal matla'in syadid.
Kerana saat-saat roh akan keluar daripada jasad itu merupakan perkara yang paling amat dahsyat di saat mana berlaku demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dahsyat di sini maksudnya mengerikan. Bila kita melalui saat sakarat, Allah, tak boleh nak dibayang, ngeri, meremang bulu roma, dia panggil demikian. Ada seorang lelaki yang berkata pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana Sayyidina Umar hampir-hampir meninggal dunia, aku harap kulit kamu tidak dapat disentuh oleh api neraka. Orang tu sebut pada Sayyidina Umar. Umar kemudian memandang pemuda itu dan dia berkata, bila ada orang muda datang, dia tengok Umar dalam keadaan yang nazak sebegini, menghampiri saat kematian, kan Umar kan kena tikam kan pada Abu Lu'lu'ah. Jadi sempatlah orang datang ziarah. Bila ada yang datang ziarah tu, tengok Sayyidina Umar tu, dia sebut terus pada Sayyidina Umar. Dia kata apa dia? Dia kata, aku harap kulit kamu tidak disentuh oleh api neraka Allah. Dia sebut demikian. Umar memandang pemuda itu, lalu dia berkata, orang yang membuat kamu terpesona adalah orang yang rugi. Yang kalau kamu tengok seorang tersebut, tiba-tiba kamu kagum dengan orang tu, kamu rugi. Katanya Sayyidina Umar, demi Allah, seandainya aku memiliki semua yang ada di dunia ini, maka aku akan menebus kedahsyatan kematian dengan semua yang aku miliki ini. Kalaulah aku ni ada harta banyak mana pun, katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala kata, dengan bayaran ini kamu tak kena rasa sakaratul maut. Aku akan bayar semua. Aku akan bayar semua. Kerana apa dia? Dunia dan seisin. Kerana sakit saat sakarat ini menjadikan aku ni tak terfikir lagi bagaimana kenikmatan dalam kehidupan. Sakitnya sakarat dipanggil. Abu Ad-Darda berkata, ada 3 perkara yang membuatkan aku ketawa. Abu Darda disebut. Pertama, orang yang sentiasa mahukan dunia. Orang ni orang yang tamak terhadap dunia, sedangkan kematian dia sedang mengejarinya, mendatanginya. Ni aku pelik dengan orang macam ni. Pelik dengan orang yang dia sibuk nak pada dunia, tamak sungguh terhadap dunia. Tapi saat tersebut dia sedang dekat dengan kematian. Mati itu semakin dekat, tapi dia tak sedar. Yang kedua, orang yang lalai bukan kerana ingat tentang kematian. Orang yang hidup hanya je dengan dunia yang sementara ni. Aku pelik dengan orang macam ni. Aku ketawa tengok orang yang tak ingat pada kematian. Yang tiga, orang yang ketawa besar sedangkan dia tidak tahu adakah Allah Ta'ala redha ataupun tidak kepada dia. Ketawa terbahak-bahak. Kadang-kadang kita pergi kedai kopi, kan ketawa, ha. Suara dia kuat bukan main lagi. Dalam keadaan yang dia sendirinya tak tahu lagi Allah redha ke tidak pada dia tu. Dia tak tahu lagi keadaan pada dia. Ada 3 perkara yang membuatkan aku menangis, katanya Abu Darda. Yang pertama, berpisah dengan orang yang dikasihi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu aku menangis sungguh. Pisah dengan Nabi Muhammad. Dan juga sahabat-sahabatnya yang menyebabkan aku menangis sungguh. Kerana aku berpisah dengan orang yang aku kasihi. Yang kedua, perasaan takutku terhadap kedahsyatan kematian. Yang kedua yang menyebabkan aku menangis, aku menung seorang-seorang, aku fikir waktu mana sakaratul maut. Dahsyatnya saat yang demikian. Yang tiga, membayangkan saat aku berada di hadapan Allah. Bila aku membayangkan suasana di hadapan Allah, menangis aku. Ketakutan pada hari diperlihatkan semua rahsia, serta tidak ada saat yang tahu adakah aku akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun dihumban ke dalam neraka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah daripada Abu Darda, diriwayatkan daripada Muhammad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku beritahu mengenai 2 hari dan 2 malam dahsyat yang belum pernah ada, dahsyat yang tak boleh digambarkan dengan semisalnya keadaannya. Itu hari pertama datang khabar daripada Allah Ta'ala, dia redha ataupun dia marah. Dan hari kedua, kamu berhadapan dengan Tuhan kamu dengan membawa kitab amal kamu. Dia akan kamu pegang dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. 2 malam itu adalah malam pertama kamu dalam kubur, sedangkan kamu belum pernah tidur di sana. 2 malam ni yang paling ditakuti ni, sedangkan malam yang pertama malam dalam kubur, sedangkan kamu belum pernah tidur dalam kubur, dan malam yang subuhnya akan muncul hari kiamat. Pada saat tersebut menakutkan dan menggerunkan pada aku.
Ni disebut oleh disebut daripada riwayat Muhammad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan insya-Allah kita akan cerita tentang mengenai suasana kubur yang kita akan lalui, bagaimana keadaannya. Kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.